Hai, berjumpa lagi dengan Cikgu Warida di dalam bab 3 tingkatan 5. Baiklah, kita teruskan ya. Pendahuluan. Semua usahawan memerlukan modal bagi perniagaan mereka. Modal boleh diperoleh daripada sumber pembiayaan dalaman atau luaran. Perlu tahu jenis-jenis pembiayaan yang sesuai dengan perniagaan, iaitu sama ada memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan. Pemilihan sumber pembiayaan yang sesuai bergantung kepada keperluan perniagaan. Apa yang akan dipelajari dalam topik sumber pembiayaan perniagaan ini? Baiklah ya, sumber pembiayaan perniagaan yang akan kita pelajari. Kenal pasti sumber, kemudian jenis pembiayaan dalaman dan luaran. Yang ketiga, keperluan pembiayaan. Keempat, kekuatan dan kelemahan jenis pembiayaan. Kelima, prosedur mendapatkan sumber perniagaan. Dan akhir sekali, justifikasi jenis pembiayaan. Mari kita bincangkan. Pengenalan. Semua perniagaan memerlukan modal. Modal boleh diperoleh daripada pelbagai sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan perniagaan. 3.1 Sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. Usahawan mesti mengenal pasti sumber pembiayaan yang sesuai. Kedua, berdasarkan kepada jumlah modal yang diperlukan dan jenis perniagaan yang akan dilakukan. Ketiga, mengenal pasti jenis perniagaan yang hendak diusahakan, iaitu sama ada milikan tunggal, perkongsian, syarikat persendirian atau syarikat awam. Jenis-jenis modal. Jenis modal kita lihat ya. Yang pertama adalah wang tunai. Yang kedua adalah inventory. Jenis yang ketiga bangunan kilang. Dan yang keempat adalah jentera. 3.2 Jenis pembiayaan dalaman dan luaran yang sesuai untuk sesebuah perniagaan. Nyatakan jenis sumber pembiayaan perniagaan. Sumber pembiayaan perniagaan ialah, kita lihat ya, sumber dalaman dan sumber luaran. Sumber dalaman iaitu simpanan peribadi menggunakan wang simpanan peribadi serta modal daripada keuntungan ataupun rizab. Rizab ialah keuntungan yang diperoleh daripada hasil pelaburan dan boleh dijadikan sebagai modal pusingan. Sumber luaran pula adalah, kita lihat ya, melalui bank dan institusi kewangan. Contoh, kita mendapatkan modal permulaan, sewa beli, pajakan, pemfaktoran, share, overdraft dan pinjaman perniagaan gadaian atau ar-rahnu. Serta agensi kerajaan iaitu melalui bantuan modal, jaminan kredit serta geran penyelidikan dan pembangunan yang disediakan. Sumber pembiayaan luaran. Terangkan pembiayaan daripada pihak bank dan institusi kewangan. Pembiayaan daripada bank dan institusi kewangan ialah menyediakan sumber pembiayaan untuk pelbagai peringkat kitaran perniagaan, iaitu dari peringkat permulaan, perkembangan dan pemulihan perniagaan. Memberikan pinjaman kepada peminjam yang mempunyai aset sebagai cagaran serta melibatkan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Terangkan jenis pembiayaan daripada bank dan institusi kewangan. Jenis pembiayaan daripada bank dan institusi kewangan ialah, yang pertama kita lihat modal permulaan. Modal permulaan adalah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank sebagai modal permulaan perniagaan.
Modal ini memberikan pinjaman berpenggal, pinjaman jangka pendek dan panjang. Yang kedua adalah sewa beli. Sewa beli adalah aktiviti menyewa aset dengan tujuan membeli aset tersebut. Hak milik akan berpindah kepada usahawan selepas semua ansuran dijelaskan. Contoh pinjaman rumah. Seterusnya, kita lihat pajakan. Pajakan adalah membolehkan usahawan menggunakan mesin atau jentera dengan cara menyewa dari pihak bank bagi tempoh tertentu. Itu adalah pajakan. Dan bank mempunyai hak milik ke atas mesin dan jentera tersebut. Seterusnya, share. Share ialah bahagian modal sesuatu perniagaan atau saham, iaitu di mana sesebuah perniagaan menerbitkan share bagi menambah modal perniagaan. Seterusnya kita lihat overdraft, sumber pembiayaan luaran. Overdraft adalah kemudahan kredit untuk pemegang akaun semasa sahaja. Pemegang akaun semasa boleh mengeluarkan melebihi jumlah simpanan dalam akaun semasa setakat had yang ditetapkan. Faedah dikenakan ke atas jumlah overdraft yang digunakan. Dan kita lihat pinjaman perniagaan gadaian atau ar-rahnu. Di sini merujuk kepada satu barang yang berharga, contoh barang kemas ya, dijadikan sebagai cagaran bagi mendapatkan pinjaman. Sekiranya pinjaman tidak dapat dijelaskan, barang cagaran akan menjadi milik ar-rahnu. Pemfakturan pula adalah keadaan di mana kemudian pembelian surat hutang untuk sesebuah perniagaan. Syarikat pemfakturan akan membeli invoice pada harga diskaun dan peniaga memindahkan tugas pengutipan hutang daripada pelanggan kepada syarikat pemfakturan. Jelaskan sumber pembiayaan luaran selain daripada bank dan institusi kewangan. Sumber pembiayaan luaran selain daripada itu adalah pembiayaan daripada agensi kerajaan, pelbagai skim dan dana kewangan bagi membantu usahawan dalam bentuk bantuan modal, jaminan kredit serta geran penyelidikan dan pembangunan disediakan. Terangkan kemudahan kewangan oleh agensi kerajaan pula. Kemudahan kewangan oleh agensi kerajaan adalah yang pertama kita lihat bantuan modal. Bantuan modal adalah pembiayaan modal daripada agensi kerajaan dan ia lebih mudah untuk diperoleh. Prosedurnya tidak rumit. Contoh daripada Majlis Amanah Rakyat MARA. Yang kedua, geran penyelidikan dan pembangunan, di mana geran dan insentif penyelidikan dan pembangunan menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia untuk menjadi lebih inovatif dalam menggunakan dan menyesuaikan teknologi yang sedia ada, di samping dapat mencipta teknologi dan produk baharu. Contoh adalah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang lebih dikenali sebagai MOSTI. Seterusnya adalah jaminan kredit, iaitu di mana jaminan yang diberi kepada usahawan yang menghadapi kesukaran mendapat pinjaman daripada bank kerana cagaran dan status kreditnya yang kurang baik. Contoh adalah daripada Agrobank dan Tekun. Antara agensi kerajaan yang terlibat dalam memberi bantuan pembiayaan dan kewangan ialah, kita lihat di sini ya, Majlis Amanah Rakyat atau MARA. MARA memainkan peranan penting dalam perniagaan kaum Bumiputera untuk membangunkan usahawan berjaya dan inovatif. Usahawan perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS boleh mendapatkan modal daripada MARA sama ada untuk memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan. Antara skim yang ditawarkan oleh MARA adalah skim pembiayaan kontrak ekspres iaitu SPIKE, skim pembiayaan peningkatan perniagaan SPIM dan juga skim jaminan usahawan MARA SJUM. Seterusnya kita lihat Tekun, iaitu Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha
niaga. Konsep pinjaman asas simpanan iaitu pinjaman yang diberi kepada peniaga akan digunakan sebagai modal tambahan dalam urusan perniagaan. Objektif tekun adalah menawarkan modal tambahan kepada usahawan. Yang kedua, menggalakkan budaya menabung dalam kalangan peniaga kecil. Dan ketiga, mewujudkan satu jaringan usahawan secara berkelompok. Dan keempat, objektifnya adalah membina kemahiran keusahawanan. Seterusnya adalah Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad iaitu CGC, iaitu memainkan peranan pembangunan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi negara dengan cara membantu usahawan PKS untuk berdaya maju dan tidak mempunyai cagaran untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi kewangan. Sebagai pemberi jaminan kredit bagi memudahkan permohonan pinjaman atau pembiayaan keusahawanan diterima oleh pihak bank. Dan kita lihat seterusnya adalah Agrobank. Agrobank adalah sebuah bank milik kerajaan di bawah naungan Kementerian Kewangan yang fokus kepada pembangunan dan perniagaan berkaitan pertanian. Memberi pinjaman pada kadar caj perkhidmatan yang rendah kepada para petani untuk membeli tanah, mesin, jentera, jentolak dan sebagainya. Antara dana yang disediakan ialah modal usahawan satu Malaysia, kemudahan pembiayaan modal kerja I dan program agropreneur muda. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi iaitu MOSTI telah menawarkan geran insentif dalam bidang sains dan teknologi. Ini adalah untuk menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia terlibat dengan penyelidikan dan pembangunan R&D produk. Thank you.